A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, bulan dan matahari yang sentiasa tetap dengan aturannya. Selawat dan salam sentiasa kita lafazkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tidak putus-putus bagi mengenangkan usaha baginda di dalam agama kita. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diamanahkan kepada saya. Insya-Allah pada kali ini kita akan berbicara tentang salah seorang daripada figura yang amat hebat, sahabiah yang amat hebat di dalam kehidupan di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apabila berbicara tentang sirah, apabila kita berbicara tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah para sahabat ini amat penting. Kisah sahabat ini amat penting. Tapi sebelum kita lanjutkan dengan sirah kita pada kali ini, insya-Allah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan umul kitab surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Kahfi, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Kahfi. Jadi insya-Allah kita lanjutkan dengan perbincangan kita mengenai salah seorang daripada sahabiah yang amat hebat. Kerana apabila kita berbicara tentang sirah ini antaranya memberi makna jejak. Ini jejak-jejak yang ditinggalkan oleh para sahabat-sahabat yang amat hebat ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana pelajaran ini amat penting bagi kita sebagai orang Islam. Bahkan kalau kita amati sejarah para ulama-ulama salaf ini, ulama-ulama salaf terdahulu meletakkan pelajaran sirah itu hampir sama penting dengan Al-Quran. Bukan nak menafikan kedudukan Al-Quran itu tinggi, tetapi nak menunjukkan bahawa betapa sumbangan para sahabat ini di dalam menyampaikan Al-Quran, di dalam menyampaikan dakwah kepada kita itu amat besar. Kerana para sahabat inilah maka Al-Quran ini sampai kepada kita. Kerana sahabat inilah ajaran Islam ini bukan saja sampai di negara-negara Asia, tetapi juga bahkan sampai ke kampung, ke ceruk pendalaman dan sebagainya. Hasil daripada usaha para sahabat. Maka tidak heranlah jika di rumah-rumah mereka, para mereka ini terdapat mushaf Al-Quran. Para salaf soleh ini selain daripada dapat adanya mushaf Al-Quran, terdapat juga buku-buku sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, menunjukkan kepentingan di dalam mempelajari dan mengetahui tentang sirah-sirah para sahabat. Sebab kadang-kadang ada yang lebih fokus kepada mempelajari fiqh, lebih mempelajari tentang akidah dan sebagainya, sehingga lupa tentang sirah para sahabat, sirah tentang mereka-mereka yang ditarbiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada di antara imam-imam ini yang memberi pesan kepada anak murid mereka bahawa keutamaan selain daripada mempelajari fiqh dan sebagainya, belajarlah tentang sahabat itu juga. Bagaimana mereka berhadapan dengan perselisihan pendapat, bagaimana mereka mengistinbat hukum dan sebagainya, berlapang dada di dalam perbezaan pendapat dan sebagainya. Kerana inilah yang patut kita pelajari, kerana mereka diterbiah secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah tentunya hadirin dan hadirat sekalian, di dalam kehidupan kita sentiasa didendangkan tentang kisah-kisah para sahabat. Jarang kita dengar tentang kisah sahabiah, kisah-kisah tentang sahabat-sahabat wanita. Yang biasa kita dengar sahabat-sahabat yang dijadikan syurga antara sahabat-sahabat lelaki. Yang biasa kita dengar tentang kisah Abdul Rahman bin Auf, kita biasa dengar tentang Tariq bin Ziyad, kita biasa dengar tentang Khalifah Khulafa Ar-Rasyidin dan sebagainya. Adapun dari kalangan sahabiah ini mungkin jarang ditekankan. Yang paling biasa kita dengar mungkin Sayyidatina Khadijah, mungkin tentang Sayyidatina Fatimah. Bahkan ada lagi sahabiah lain yang banyak menyumbang jasa kepada agama Islam juga. Kerana mereka ini ada ulama mengatakan bahawa, hadirin hadirat sekalian, ada ulama mengatakan bahawa mereka mengkategorikan cinta kepada para sahabat itu sebahagian daripada iman. Baik sahabat, baik sahabiah. Mencintai kepada mereka itu kategorinya diumpamakan seperti sebahagian daripada iman. Sudah tentu mencintai mereka dengan sekadarnya dan tidak berlebih-lebihan. Bukanlah bermakna kita cinta kepada mereka sehingga dijulang mereka sebagai lebih tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana apa yang berlaku yang kita sedia maklum, di mana ada sahabat yang diangkat, didewa-dewakan, berlebih-lebihan berbanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana para sahabat ini adalah mereka yang Allah redai. Sahabat ini adalah Allah reda kepada mereka dan Allah janjikan syurga kepada mereka. Subhanallah, Allah menjadikan syurga kepada sidaknya. Kerana di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'azim. Dan orang-orang yang terdahulu, maksudnya, dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah, kan, was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin, di kalangan muhajirin dan juga dengan kalangan ansar, mereka yang menurut jejak langkah mereka, wallazina taba'uhum biihsan, sesungguhnya Allah redha akan mereka, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Allah Subhanahu wa taala, serta ia menyediakan untuk mereka syurga-syurga. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, di mana di dalam syurga itu mengalir di bawahnya beberapa sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, mereka inilah mendapat kemenangan yang besar. Kerana orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi para sahabat, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah setiap hari Jumaat kita diperingatkan tentang takwa. Kita sentiasa diperingatkan tentang ketakwaan. Takwalah dengan takwa yang sebenar, kerana orang yang bertakwa ini sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 2 hingga 5. Siapakah mereka yang bertakwa ini? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka ini sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah orang-orang yang berjaya. Dan surah Al-Baqarah ayat yang kelima. Sebagaimana ayat yang kedua, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tiada keraguan, tiada syak baginya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah menunjukkan betapa tingginya kedudukan para sahabat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menghina salah seorang pun daripada sahabatku. Rasulullah melarang kita daripada menghina salah seorang daripada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud sekalipun, kamu tidak akan dapat menyamakan keutamaan mereka walaupun sebahagiannya saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menunjukkan bahawa betapa tingginya martabat para sahabat ini. Rasulullah menyatakan bahawa perumpamaan seperti seandainya kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud sekalipun, sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud bukan kecil. Gunung Uhud bukan kecil. Mungkin yang dah pergi dah faham lah macam ni besarnya gunung Uhud tersebut. Kamu tidak akan dapat menyamakan keutamaan mereka walaupun sebahagiannya sahaja. Walaupun sedikit, si akan dapat menyamakan keutamaan mereka, keutamaan tingginya para sahabat tersebut.
Sebab itulah di dalam berbicara tentang para sahabat dan sahabiah ini, kita kena tahu, kita perlu menelusuri kisah hidup para sahabat, para sahabiah, kerana mereka ini, keutamaan mereka itu amat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah SAW mengiktiraf mereka. Allah SWT redha akan mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak para sahabat yang berhabisan harta, berhabisan tenaga, menyumbang kepada agama. Sebab itulah kedudukan mereka amat tinggi. Jadi insya-Allah di dalam kita berbicara tentang Sayyidatina Aisyah ini, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang beliau, sama-sama kita kenal siapakah Sayyidatina Aisyah ini, figura yang amat hebat, seorang figura yang amat hebat di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Ummul Mukminin, gelaran kepada Sayyidatina Aisyah, juga digelar dengan As-Siddiqah, anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq membenarkan Rasulullah SAW di kalangan lelaki, manakala Sayyidatina Aisyah membenarkan Rasulullah SAW di kalangan wanita. Sebab dia digelar As-Siddiqah kerana dia amat dekat dengan Rasulullah SAW. Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Beliau ialah puteri kepada khalifah pertama umat Islam, dan kunyahnya juga digelar sebagai Ummu Abdillah, di mana Ummu Abdillah ini adalah anak saudaranya. Nama anak saudaranya iaitu Abdullah bin Zubair. Yakni Abdullah bin Zubair ini adalah anak kepada Zubair bin Al-Awwam, iaitu suami kepada kakak kepada Sayyidatina Aisyah, iaitu Asma binti Abu Bakar. Maka kunyahnya diberikan kepada Ummu Abdillah. Beliau dilahirkan di kota Mekah 4 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul, dan beliau telah memeluk Islam daripada semenjak kecil. Maknanya lahirnya Sayyidatina Aisyah itu telah lahir daripada keluarga yang Islam. Kerana dia lahir daripada Abu Bakar As-Siddiq dan juga ibunya yakni Ummu Ruman, ibu kepada Sayyidatina Aisyah. Sesungguhnya kalau kita perhatikan kehidupan dan di dalam sejarah riwayat Sayyidatina Aisyah ini, kehidupannya dikurniakan dengan kemuliaan oleh Allah SWT semasa hidup, semasa dilahirkan, sehinggalah selepas daripada beliau meninggal dunia, namanya tetap mekar dan harum di dalam sirah umat Islam. Dia bukan hanya menjadi isteri Rasulullah SAW di dunia, tetapi dia juga menjadi isteri Rasulullah SAW di akhirat. Isteri di dunia dan juga isteri di akhirat. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapa yang paling kita cintai? Siapa yang paling Rasulullah SAW cintai? Rasulullah SAW paling cintai adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian siapa? Kemudiannya adalah Sayyidatina Aisyah. Bila ditanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama umat Islam. Ketika wahyu turun kepada Rasulullah SAW, Jibril membawa khabar bahawa Aisyah adalah isterinya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis daripada Aisyah, hadis daripada riwayat At-Tirmizi, mengatakan bahawa yang bermaksud, Jibril datang di dalam mimpi Rasulullah SAW membawa gambarnya pada sepotong sutra hijau kepada Nabi SAW. Kemudian berkata, ini adalah isterimu di dunia dan di akhirat. Maknanya perkahwinan di antara Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatina Aisyah ini adalah melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh perantara malaikat Jibril. Maknanya perkahwinan ini adalah perkahwinan yang diberkati, perkahwinan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga hadirin hadirat sekalian desas-desus, mungkin ada di kalangan orientalis yang mengkritik bahawa Rasulullah SAW ini berkahwin dengan kanak-kanak dan sebagainya. Sebenarnya itu boleh kita tangkis. Kalau benarlah tindakan Rasulullah SAW ini dikatakan sebagai pedofil dan sebagainya, sudah tentu ketika itu perkahwinan ini sudah ditentang oleh masyarakat jahiliyah ketika itu. Sedangkan perkahwinan dengan anak perempuan yang masih usianya 9-10 tahun itu biasa ketika itu. Sedangkan Rasulullah SAW berkahwin pada umur 6 tahun dengan Sayyidatina Aisyah, tetapi umur 9 tahun barulah baginda bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Banyak hadis-hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim yang menyatakan sedemikian. Bahkan bukan saja Islam yang mengamalkan perkahwinan sedemikian. Kalau kita tengok daripada sejarah-sejarah di Eropah dan sebagainya, ada yang namanya King Louis dan sebagainya, mereka ini pun berkahwin dengan wanita perempuan yang berumur, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 13 tahun dan sebagainya. Baru sekarang lah ia menjadi isu, sedangkan dahulu tidak ada isu. Jadi ini adalah antara
antara yang boleh kita patahkan hujah-hujah mereka, kerana ketika itu perkahwinan dengan anak perempuan adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa, amalan yang biasa ketika itu. Sayyidatina Aisyah menjadi penyebab turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menerangkan kesuciannya dan membebaskannya daripada fitnah orang munafik pada peristiwa hadisul ifki. Apabila kita berbicara tentang Sayyidatina Aisyah, tidak terlepas daripada kita berbicara tentang hadisul ifki, kisah bagaimana Sayyidatina Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah difitnah oleh munafik ketika itu. Telah difitnah oleh munafik, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mensucikan nama Sayyidatina Aisyah daripada peristiwa tersebut. Di mana ketika peristiwa peperangan, kembalinya mereka dari peperangan Bani Mustalik, di dalam rombongan tersebut, yang mengikuti rombongan itu, yang mendapat undian untuk mengikut baginda SAW ketika pergi berperang itu adalah Ummu Salamah dan juga Sayyidatina Aisyah. Namun dalam keadaan tersebut, kembali daripada peperangan tersebut, Sayyidatina Aisyah hendak menunaikan hajat. Apabila telah selesai menunaikan hajat, mereka yang membawa lebih kurang macam tandu lah, mengangkat tandu tersebut, si perasan bahawa Sayyidatina Aisyah belum masuk di dalamnya. Lalu diangkat oleh para sahabat tersebut, diletakkan di atas unta untuk meneruskan perjalanan. Sedangkan ketika itu ada hadis Sayyidatina Aisyah mengatakan bahawa ketika itu badan aku masih kecil, ringan. Maka si perasan si perasan bahawa Sayyidatina Aisyah belum masuk ke dalam tandu tersebut. Sedangkan ketika itu selesai menunaikan hajat, rupanya Sayyidatina Aisyah perasan bahawa ada kalungnya yang terlepas, hilang. Jadi dia mencari-cari, rupa-rupanya perjalanan tersebut menyebabkan Sayyidatina Aisyah tertinggal. Yang lain telah meneruskan rombongan untuk kembali ke Madinah. Lalu buntu Sayyidatina Aisyah, maka sehinggakan beliau tertidur. Dan akhirnya tiba-tiba datanglah seorang sahabat yang dalam perjalanan juga tiba-tiba melihat ada seorang perempuan yang sedang tidur. Rupa-rupanya sahabat itu adalah Safwan bin Mu'attal. Dia adalah Safwan bin Mu'attal, salah seorang sahabat. Lalu apabila dia melihat wajah Sayyidatina Aisyah tersebut, yang dia ucapkan hanyalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ada ungkapan lain selain daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia membawa Sayyidatina Aisyah di atas unta dan dia menarik unta tersebut. Lalu mereka meneruskan perjalanan kembali ke Madinah. Jadi cerita itu tersebar di Madinah. Maka apabila berita itu tersebar di Madinah, menjadi, kita katakan sebagai menjadi bola tanggung lah kepada munafik ini. Tinggalnya nak nyemes lagi cerita itu tadi. Lalu disebarkan tentang persepsi-persepsi yang negatif terhadap isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ada di kalangan mereka yang katakan bahawa si patu duk orang saya nak maulah apa-apa, kan? Antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah bapa munafik. Nya adalah orang yang amat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang amat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang sedihnya anaknya adalah seorang sahabat. Anaknya adalah insan yang baik. Nama pun Abdullah ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Apabila berbicara tentang Abdullah bin Ubay bin Salul ini, apa benda jahit yang si pernahnya pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak perkara-perkara yang ceritakanlah tentang peperangan Uhud, bagaimana dia menggali lubang untuk membuatkan Rasulullah SAW untuk masuk dalam lubang tersebut, sedangkan dalam masa yang sama dia berada di dalam pihak umat Islam. Dan pernah juga Abdullah bin Ubay bin Salul untuk jealous dengan Nabi Muhammad SAW kerana Aus dan Khazraj berdamai kerana baginda SAW, sedangkan ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul tu tinggal nak jadi pemimpin lagi di Yasrib. Tinggal nama dah dicalon dah, orang tinggal nak mangkah sekejap lagi. Bahkan dah ada riwayat mengatakan bahawa dah siap dah mahkota untuknya pakai sebagai pemimpin, tetapi mereka menjulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana mendamaikan Aus dan Khazraj ini lebih kurang 300 tahun bertelagah. Kan, ini hebatnya pemimpin yang amat seperti Rasulullah SAW. Sebab itulah Rasulullah SAW ini di dalam buku Michael H. Hart mengatakan bahawa baginda adalah pemimpin nombor 100 most influential person in history. Sebab Rasulullah SAW adalah pemimpin yang ulung di dalam kepimpinan. Bahkan dipuji Rasulullah SAW ini adalah pemimpin politik yang terbaik sepanjang zaman, kerana mampu mengaplikasikan agama dalam kehidupan dan juga mampu menyebarkan agama Islam. Bahkan ketika Rasulullah SAW telah wafat pun Islam itu masih berkembang sehingga orang kenal dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul tu jealous
Sebab si dapat tempatnya tadi, si dapat nak jadi pemimpin, lalu banyaklah siri-siri dendam kesumat Abdullah bin Ubay bin Salul usahanya untuk memburukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang peliknya apabila ketika solat Abdullah bin Ubay bin Salul kalah kita sebabnya berada di saf yang pertama, nyagi yang nyuruh wapatkan saf, penuhkan saf, luruskan saf, nun belakang nun pagi bola orang datang depan tu solat, kita nak solat dengan Nabi tu. Tetapi selesai saja solat, masa nak masuk selipar, masuk kasut tadi, Muhammad dia minta puji ada. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Bukan main lagi solat belakang Nabi, tetapi di tempat lain dia mengeji Rasulullah SAW, ngumpul followernya, ngumpul pengikutnya supaya membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul ini dinyatakan di dalam surah Taubah banyak. Kalau kita nanggah kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran dicatatkan hampir lebih kurang 17 rekod jenayah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak antaranya adalah pembinaan masjid kan, dalam surah At-Taubah bahawa masjid itu dibina atas takwa. Masjid itu dibina atas dasar takwa. Tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul ketika Rasulullah SAW berperang di Yarmuk, ketika berperang dalam peperangan Yarmuk, Abdullah bin Ubay Salul memberikan idea kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, masjid kita tu kami anggap dah penuh dah, apa kata kita malah masjid baru ni dah. Rupa-rupanya masjid baru yang ingin dibina oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tu rupa-rupanya adalah dibina atas dasar perpecahan. Kerana apabila berada dengan sahabat, dengan kawan-kawannya tadi berada di masjid tersebut, yang mana apa? Nangga kita kalah Masjid Muhammad oleh masjid kita. Abdullah bin Ubay bin Salul bahkan pernah juga nak menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang solat di masjidnya. Bukan main lagi bait dengan Nabi, tetapi rupanya masjid yang disuruhnya Rasulullah rasmi tadilah bahasa kita, untuk tujuan perpecahan, nak berlawan dengan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Allah SWT mewahyukan kepada baginda SAW masjid itu dibakar, dan jadilah masjid tersebut menjadi tempat pembuangan sampah. Inilah kisah tentang Abdullah bin Ubay bin Salul yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kan Sayyidatina Aisyah pun menjadi mangsa. Bahkan dalam riwayat Sayyidatina Aisyah, sehingga kan sebulan lebih Sayyidatina Aisyah tu dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang tidak sihat kerana menunggu wahyu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sihat Sayyidatina Aisyah menanggung bebanan tersebut. Di mana kisah-kisah ini bukan sahaja daripada orang lain, bahkan kisahnya juga tentang fitnah dia dengan Safwan bin Mu'attal ini, kisah ini juga disampaikan oleh tunggalnya pun, di mana tunggalnya itu tadi, sepupunya itu namanya Mistah bin Uthasah. Mistah bin Uthasah antara mereka yang menyebarkan kisah tersebut. Sedangkan Mistah ini adalah anak saudara yang sentiasa diberi belanja, yang sentiasa dijaga, yang sentiasa diberi bantuan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sehingga kan Abu Bakar As-Siddiq pun marah sampai hati dia, mula tunggalnya macam tu kan, sedih melihat Sayyidatina Aisyah dalam keadaan yang tidak selesa, dalam keadaan yang masyarakat memandang rendah kepadanya kerana dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Inilah hasil daripada keburukan dan fitnah daripada Abdullah bin Ubay bin Salul yang memburuk-burukkan keluarga Rasulullah SAW, yang buruk-burukkan kepimpinan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tidak bukan nakkan kepimpinannya, nak jadi pemimpin. Sebab Rasulullah dah ambilnya pun kepimpinan yang di Yasrib tadi, yang maunya jadi diangkat menjadi pemimpin, maka dia akan gunakan apa sahaja cara untuk memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebulan lebih kurang kisah Sayyidatina Aisyah ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-11, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syurran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu sendiri. Berita fitnah hadisul ifki itu adalah berita tu disebarkan oleh golongan kamu sendiri. Janganlah kamu kira bahawa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan daripada dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Maknanya Allah mengancam mereka yang menyebarkan fitnah ini, yang tidak ada tabayun, tidak ada soal siasat, menyebarkan berita ini sehinggakan renggangnya hubungan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidatina Aisyah. Sedangkan Sayyidatina Aisyah ini adalah wanita yang perempuan yang suci,
perempuan yang amat cerdik, perempuan yang amat bijak, perempuan yang amat kedudukannya amat tinggi di dalam kehidupan Rasulullah SAW selepas Sayyidatina Khadijah. Ya, walaupun perkahwinan Sayyidatina Aisyah dengan Rasulullah SAW ada perkahwinan yang ketiga selepas baginda berkahwin dengan Saudah Zam'ah, tetapi Sayyidatina Aisyah tetap kedudukannya tetap tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah apabila kita berbicara tentang kisah hadisul ifki ini juga, kita boleh relate dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang yang amat penyayang, seorang yang pengasih. Kita faham bagaimana Rasulullah SAW ditikam belakang oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam pembinaan masjid, kemudian menghina dan mengherdik, memfitnah Rasulullah SAW di belakang, kemudian memfitnah Sayyidatina Aisyah. Tetapi ketika kematiannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi permintaan anaknya Abdullah bin Abdullah yang inginkan Rasulullah SAW solat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Apakah yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita mungkin dah kita akan siapkan jejak ke rumahnya, sebab kita tahu bahawa orang tersebut adalah orang yang memfitnah kita, yang merosakkan kehidupan kita. Tetapi baik dan peramahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keampunan dan sifat pemaaf baginda sallallahu alaihi wasallam ini sanggup untuk memenuhi permintaan anaknya tadi, seorang sahabat, menyebabkan Umar Al-Khattab menarik jubah Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi. Menarik jubah Rasulullah, benar apa dibolah kita tu Nabi, ni dah nganuk kita, ni dah merosak keluarga kita, masih juga kita nak pergi nak solat jenazahnya kah? Umar Al-Khattab, seorang sahabat yang amat dekat dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW madah bahawanya masih ada pilihan, kerana dalam surah At-Taubah ayat yang ke-80 Allah SWT berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Orang-orang munafik itu, sama saja engkau meminta ampun, kita minta ampunkah, kita minta ampunkah, sampailah kita minta ampun sampailah 70 kali pun Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali mengampunkan mereka. Dengan harapan Rasulullah SAW munlah, sedangkan ayat tu madah 70 kali bukan bermakna 71 kali tadi diampunkan dosanya. Yang dimaksudkan Allah adalah menunjukkan bahawa banyaknya pun kita minta ampun bagi mereka yang munafik ini, Allah tidak akan ampunkan. Tapi Rasulullah SAW bersangka baik, Rasulullah SAW sayang akan umatnya. Baginda SAW kalaulah lebih daripada 70 kali, 71 kali tadi Rasulullah minta ampun dengan Allah SWT boleh mengampunkan dosa Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasulullah akan buat. Rasulullah akan buat. Innaka la'ala khuluqin azim. Sebab itulah Rasulullah SAW itu diangkat, akhlaknya adalah akhlak yang sungguh agung di dalam Al-Quran. Belum sempat dikuburkan, maka jasad Abdullah bin Ubay bin Salul itu tadi dikeluarkan. Bila dikeluarkan, maka dingkahkan di atas riba Rasulullah SAW. Dingkah atas ribanya, dingkah atas riba. Kemudian jasadnya tadi, jenazahnya tadi dibalut dengan jubah Rasulullah SAW. Kemudian dimasukkan air liur ke dalam mulut Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian dikuburkan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, disolatkan jenazahnya dan sebagainya. Inilah menunjukkan bahawa betapa Rasulullah SAW seorang yang memberi kemaafan, sebagaimana Hindun, sebagaimana Wahsy yang membunuh kesayangan Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah, dan ketika peperangan Uhud, menunjukkan bahawa betapa baginda SAW ini adalah seorang yang pemaaf. Baginda adalah seorang yang sentiasa memberikan keampunan. Baginda seorang yang berjiwa besar, baginda seorang yang sentiasa menyayangi, kerana dakwah Rasulullah SAW itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta dan sebagainya. Selepas saja peristiwa itu, maka turunlah wahyu daripada Allah SWT. Ayat yang ke-84 Allah SWT berfirman, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah engkau sembahyangkan seorang pun yang mati dari orang-orang munafik itu selama-lamanya. Bahkan sampaikan bolehlah kita berdiri di atas kubur mereka, kerana mereka ini mati dalam keadaan fasik, yakni derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini menegur kepada baginda sallallahu alaihi wasallam supaya jangankan solat, nak berdiri berada di kubur mereka pun jangan sekali berada di kubur mereka. Sebagaimana yang Umar Khattab tadi menegur Rasulullah SAW, Allah SWT juga menegur Rasulullah SAW di atas perbuatannya. Nak menunjukkan bahawa Rasulullah SAW itu adalah seorang yang amat penyayang. Maka peristiwa ini, kalau boleh kita nanggar, kalau kita dari sudut hiburan, ada lagu-lagu yang menceritakan tentang Sayyidatina Aisyah. Antaranya adalah lagu Pak Ngah dengan Tok T, lagu Nirmala kan, yang biasa kita dengar. Telah jauh berkelana entah di mana, ada rasa hanya kuntum kasihnya kan.
Kalau kita nak lirik adalah berkaitan tentang nirmala, tentang suci, tentang Sayyidatina Aisyah itu adalah seorang yang suci. Bagaimana Rasulullah SAW terasa menunggu wahyu daripada Allah SWT membersihkan nama Sayyidatina Aisyah itu ada diceritakan dalam lirik tersebut. Ini adalah lagu yang baik yang boleh kita belajarlah lirik daripada lirik tersebut tentang kesucian Sayyidatina Aisyah. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadirin hadirat sekalian, Sayyidatina Aisyah dilahirkan 4 tahun sesudah Nabi diutus menjadi Rasul semasa kecil, ketika dia bermain-main dengan lincah, dan ketika dinikahi Rasulullah SAW usianya belum genap 10 tahun. Maknanya berkahwin, ada riwayat menyatakan bahawa berkahwin ketika 6-7 tahun, dan ketika bersama dengan Rasulullah SAW adalah ketika usianya 9, belum genap 10 tahun. Dalam sebahagian besar riwayat disebutkan bahawa Rasulullah SAW membiarkannya bermain-main bersama-sama temannya. 2 tahun setelah Khadijah wafat, wahyu turun kepada Rasulullah SAW untuk menikahi Sayyidatina Aisyah. Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidatina Aisyah, ketika Rasulullah SAW bermimpi, Rasulullah dalam 3 malam berturut-turut, malaikat datang menemui baginda SAW dan membawa gambarnya pada selembar sutera dengan berkata, "Ini adalah isterimu." Ketika aku membuka tabirnya, wajah Sayyidatina Aisyah kelihatan. Kemudian aku berkata kepadanya, jika ini benar daripada Allah, nescaya akan terlaksana. Ini wahyu daripada Allah SWT. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidak apa yang dikatakan oleh baginda SAW itu yang dibuat oleh baginda itu daripada baginda sendiri, tetapi adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengarkan khabar itu, Abu Bakar dan isterinya sangat gembira. Siapa gembira dapat Rasulullah SAW sebagai menantu. Tambahan pula, Rasulullah SAW bersetuju untuk menikahi puteri mereka, Sayyidatina Aisyah. Lalu baginda datang ke rumah mereka dan berlangsunglah pertunangan yang penuh keberkatan tersebut. Maka setelah berlangsungnya pertunangan selesai, Rasulullah berhijrah ke Madinah bersama para sahabat, sementara isteri baginda ditinggalkan di Mekah. Setelah baginda meninggalkan Madinah, baginda mengutus seseorang untuk menjemput mereka, termasuklah antaranya adalah Sayyidatina Aisyah. Rasulullah SAW menikahi Sayyidatina Aisyah dengan mas kahwinnya 500 dirham. Namun kita anggap 500 dirham perkahwinan bagi nak menunjukkan bahawa betapa Rasulullah SAW itu menghargai sebuah perkahwinan. Bukanlah bermakna nikah tu perlu dengan bayaran mahal dan sebagainya, tetapi nak menunjukkan bahawa kita mampu, silakan. Mesti mampu, cukup sekadarnya. Tidak perlu untuk kita berhabis-habisan dan tidak perlu untuk kita terlalu kedekut di dalam urusan perkahwinan. Walaupun dalam keadaan sedemikian, Rasulullah SAW dan juga Sayyidatina Aisyah hidup dalam kesederhanaan. Rasulullah mampu saja untuk menjadi seorang yang kaya, mampu untuk hidup dalam keadaan mewah dan sebagainya. Tetapi untungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebenarnya Rasulullah SAW ini memilih untuk hidup sederhana. Walaupun baginda SAW ini pernah diangkat ke langit, hadirin hadirat sekalian, tetapi sifatnya masih membumi, sifatnya masih merendah diri, sifatnya masih tawaduk. Itu hadis riwayat yang kita dapat daripada Sayyidatina Aisyah menegur Rasulullah SAW solat di malam hari sampai bengkak kakinya. Pada sini kita tahu berita tadi daripada riwayat tu tadi daripada Sayyidatina Aisyah, afala akuna abdan syakura, salahkah kami itu nak menjadi hamba yang bersyukur? Kan Rasulullah SAW yang dosanya dah diampunkan sebelum, selepas, akan datang dan kemudian, tetapi memilih untuk menjadi seorang yang hidup dalam keadaan sederhana. Inilah baginda SAW. Hidup perkahwinannya, mas kahwinnya 500 dirham. Dalam riwayat At-Tirmizi dinyatakan ada seseorang yang menghina Sayyidatina Aisyah di hadapan Ammar bin Yasir, sehingga Ammar berkata, "Sungguh celaka kamu telah menyakiti isteri Rasulullah SAW yang tercinta." Ini si marah sahabat sebab Rasulullah SAW telah mengatakan bahawa, telah bersabda bahawa orang yang dikasihinya yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian siapa? Kemudian Aisyah, Sayyidatina Aisyah Al-Humaira. Digelar dengan Al-Humaira kerana Sayyidatina Aisyah itu terkenal dengan kecantikannya. Apabila kena panas, pipinya menjadi kemerah-merahan, kulitnya putih. Sebab ialah digelar dengan Aisyah Humaira. Gelaran manjak Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Aisyah. Mungkin ada yang kalangannya isterinya berilah gelaran-gelaran yang baik, gelaran-gelaran yang boleh membuatkan isteri jatuh hati tiap-tiap hari. Hidup dalam berumah tangga. Berilah gelaran-gelaran yang baik. Gelaran yang boleh menguntumkan cinta di dalam rumah tangga. Rasulullah SAW kerap memberi bermanja dengan Sayyidatina Aisyah. Pernah satu ketika ada riwayat menyebutkan bahawa Sayyidatina Aisyah dalam keadaan haid, Rasulullah SAW berada di pangkuannya, di atas pahanya baring,
membaca Al-Quran. Sweet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perkahwinan itu seperti berada di lautan, kadang-kadang adanya ombak gelora dan sebagainya. Pernah suatu ketika Sayyidatina Aisyah masak dan sebagainya, tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan bahawa mu ada lauk lebih, kita bolehlah beri dengan kaum kerabat Siti Khadijah dan sebagainya. Lalu menyebabkan Sayyidatina Aisyah madah apa? Sayyidatina Aisyah madah dah meninggal lah, masih juga disebut-sebut namanya. Jelis Sayyidatina Aisyah dengan Siti Khadijah, walaupun Sayyidatina Khadijah telah pergi buat selama-lamanya, tetapi masih ada cemburu. Kerana cinta Rasulullah SAW ini adalah satu cinta yang agung kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kerana cinta kepada Sayyidatina Khadijah ini adalah cinta yang amat kuat Rasulullah SAW. Bahkan apabila mendengar ketukan pintu pun, dia teringat dengan Sayyidatina Khadijah. Ketukan pintu tadi macam Khadijah ngetuk pintu dulu. Sehingga kan sampai tahap sedemikian cinta Rasulullah SAW kepada Khadijah, bahkan sentiasa bersedekah dengan sahabat-sahabat kepada Sayyidatina Khadijah. Ini adalah kebaikan-kebaikan yang boleh kita teruskan. Walaupun ada suami yang telah pergi buat selamanya, ada isteri yang telah pergi buat selamanya, buatlah kebaikan kepada sahabat-sahabat mereka sebagai tanda kita mengenangkan mereka. Inilah cinta yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam perkahwinan ini cemburu, jealous dan sebagainya itu adalah perkara yang biasa. Perkara yang biasa yang dilalui dalam rumah tangga. Cuma kawallah dengan cara yang terbaik. Kawallah dengan cara yang tidak melampau-lampau. Risau akan merosakkan rumah tangga. Walaupun isteri-isteri Rasulullah SAW mempunyai perasaan cemburu yang kuat terhadap Sayyidatina Aisyah, mereka tetap menghargai kedudukan Sayyidatina Aisyah. Kerana Sayyidatina Aisyah ini hebat kerana dia adalah yang dicintai oleh Rasulullah SAW selepas daripada Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itulah kedudukan Sayyidatina Aisyah itu adalah kedudukan yang amat tinggi. Dan apabila berbicara tentang kehidupan juga, tadi kita ceritakan bahawa kesederhanaan Rasulullah SAW dan Sayyidatina Aisyah. Pernah satu ketika dalam sebulan lebih Sidnah dinyalakan api dapur rumah Rasulullah SAW dan juga Sayyidatina Aisyah, kerana yang tinggal hanyalah air dan juga kurma, tetapi mereka milih juga untuk kehidupan sedemikian. Bahkan sekiranya Rasulullah SAW nanya dengan Sayyidatina Aisyah, ada yang makan siap itu, apabila Sayyidatina Aisyah madah, saya dah makan itu, sihal kita berpuasa saja itu. Ini adalah akhlak seorang suami yang sentiasa menganjurkan kebaikan kepada isterinya. Ini hebatnya Rasulullah SAW membimbing dan mendidik isterinya. Rasulullah SAW bahkan meminta izin kepada isteri-isteri baginda untuk beristirahat di rumah Sayyidatina Aisyah selama baginda sakit sehinggalah baginda wafat. Kita pun faham, kita pun sedia maklum bahawa riwayat Rasulullah SAW ni wafat di atas pangkuan Sayyidatina Aisyah. Sehingga Rasulullah SAW nak bersiwak, terpaksa dibantu oleh Sayyidatina Aisyah bersiwak. Sayyidatina Aisyah membasahkan kayu sugi tersebut, kemudian bersiwak bagi Rasulullah SAW kerana baginda dah si kabel lagi lah nak bersiwak dengan sendirinya. Maka Rasulullah SAW pun seterusnya pergi buat selama-lama di atas pangkuan isterinya yang tercinta. Dan Sayyidatina Aisyah mengatakan bahawa pada saat itulah merupakan kenikmatan bagiku kerana Rasulullah SAW wafat di pangkuan Sayyidatina Aisyah. Bagi Sayyidatina Aisyah, Rasulullah SAW tinggal di biliknya sepanjang baginda sakit di biliknya merupakan kehormatan yang sangat besar kerana dia dapat menjaga baginda sehinggalah ke akhir hayat baginda SAW. Dan Rasulullah SAW dimakamkan di bilik Sayyidatina Aisyah di tempat yang sama baginda wafat. Kerana sebelumnya Sayyidatina Aisyah pernah menyatakan kepada ayahandanya bahawa dia telah bermimpi melihat 3 bulan telah jatuh ke dalam biliknya. Rupa-rupanya tadi 3 bulannya tadi, jika benar yang kamu lihat itu, Abu Bakar berkata, maka di rumahmu akan dimakamkan 3 orang yang paling mulia di muka bumi. Siapakah orang tersebut? Yang pertama adalah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq ayahnya. Dan yang ketiga adalah Umar Al-Khattab. Ini adalah maksud daripada mimpi Sayyidatina Aisyah. Dan mereka adalah insan yang amat mulia. Selepas Rasulullah SAW wafat, Sayyidatina Aisyah sentiasa berhadapan dengan dugaan yang sangat besar. Namun dia menghadapi semua dugaan itu dengan hati yang sabar, penuh kerelaan terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala.
dan sentiasa berdiam diri di dalam rumahnya semata-mata untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah Sayyidina Aisyah tu sentiasa didatangi oleh mereka-mereka yang inginkan ilmu, yang haus dengan ilmu, yang dahaga dengan ilmu untuk menimba ilmu daripada Sayyidina Aisyah, kerana Sayyidina Aisyah banyak meriwayatkan hadis dan kehidupannya sentiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam keadaan aman maupun dalam keadaan perang, sentiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika isteri Nabi hendak mengutus Uthman menghadapi Khalifah Abu Bakar untuk bertanyakan harta pusaka peninggalan Nabi yang merupakan bahagian mereka, Sayyidatina Aisyah justru berkata, bukankah Rasulullah SAW berkata, kami para Nabi tidak meninggalkan harta pusaka, apa yang kami tinggalkan adalah dengan sedekah. Maknanya Sayyidatina Aisyah ini adalah seorang yang faqih, seorang yang alim, seorang yang cerdik dan banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, lebih kurang dalam 1210 hadis dalam Sahih Bukhari, lebih kurang dalam 50 lebih hadis dalam Muslim, Imam Muslim lebih kurang dalam 40 lebih, dalam 60 lebih hadis daripada riwayat daripada Sayyidatina Aisyah, menunjukkan dia adalah bukan sahaja seorang yang dekat dengan Rasulullah SAW, tetapi banyak menuntut ilmu, mengambil manfaat wahyu Rasulullah SAW, dan dipuji Sayyidatina Aisyah ini seorang yang pakar dalam fiqh, begitu juga pakar dalam faraid, dan juga ada yang mengatakan beliau pakar dalam bidang nasab, silsilah dan sebagainya, nak menunjukkan bahawa Sayyidatina Aisyah ini pakar ataupun mahir dalam segenap perkara. Dan ada juga menyatakan dalam bidang perubatan pun Sayyidatina Aisyah ini adalah seorang yang amat mahir dan seorang yang alim dalam bidang perubatan. Dan kalau kita perhatikan bagaimana pujian terhadap Sayyidatina Aisyah ini, banyak kelebihan dan pujian terhadap isteri Rasulullah SAW ini, Humairah ini. Antaranya adalah Atha radhiyallahu anhu telah berkata, Sayyidatina Aisyah adalah antara orang yang faqih, orang yang pakar dalam bidang fiqh, orang yang paling tahu tentang sesuatu perkara dan orang yang paling baik dalam memberi pendapat. Ini adalah pujian daripada Atha radhiyallahu anhu. Apabila Masruq radhiyallahu anhu berkata tentang Sayyidatina Aisyah, telah berkata kepadaku As-Siddiqah, yakni gelaran kepada Sayyidatina Aisyah. As-Siddiq bapanya, As-Siddiqah adalah dirinya sendiri. Apabila telah berkata kepadaku As-Siddiqah, anak kepada As-Siddiq, kekasih Allah, kekasih Rasulullah SAW yang dibebaskan daripada langit. Menunjukkan bahawa dibebaskan daripada langit kerana jodoh Rasulullah SAW itu berdasarkan kepada wahyu perkahwinan. Kelebihan yang ada pada Sayyidina Aisyah ini bukan hanya pada kelebihan kemuliaannya tidak terhad semata-mata kerana dia adalah anak Abu Bakar As-Siddiq, tetapi Sayyidatina Aisyah ini kelebihannya antaranya adalah banyak-banyak isteri Rasulullah SAW semuanya adalah dari kalangan janda. Hanya seorang saja yang di kalangan anak dara, iaitu Sayyidatina Aisyah. Jadi bolehlah kita mematahkan hujah-hujah mengatakan bahawa Rasulullah SAW ini na'udzubillah min zalik, seorang yang gila seks dan sebagainya, kerana Rasulullah SAW, kalaulah Rasulullah SAW ini seorang yang sedemikian, maka sudah tentu ramai daripada kalangan isteri baginda adalah orang-orang yang dara, tetapi kebanyakan adalah di kalangan janda yang telah lanjut usia, kerana perkahwinan baginda sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkahwinan untuk membina rumah tangga yang bahagia, bukanlah berdasarkan kepada apa yang dituduh oleh mereka. Inilah kelebihan Sayyidatina Aisyah, hanya dia seorang saja di kalangan anak dara. Seterusnya Az-Zuhri radhiyallahu anhu telah berkata, jika dihimpunkan ilmu Sayyidatina Aisyah dengan ilmu para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu isteri para Nabi SAW dikumpul, nak dibandingkan dengan ilmu-ilmu wanita lain, nak dibandingkan dengan ilmu wanita lain, nescaya ilmu Sayyidatina Aisyah itu lebih baik. Maknanya kalau dibandingkan dengan semua, yang paling alim dari kalangan mereka adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itulah kedudukan Sayyidatina Aisyah ini amat tinggi di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Sayyidatina Aisyah melihat ada seorang yang namanya Hafsah binti Abdurrahman. Dalam Tabaqat Ibn Sa'ad mengatakan bahawa Hafsah binti Abdurrahman menemui Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah, menemui wallahu alam mungkin nak bertanyakan tentang agama, mungkin nak bertanyakan tentang isu masalah-masalah agama dan sebagainya. Lalu ketika Hafsah itu datang berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah, dia memakai tudung yang nipis, tudung yang jarang. Apa yang dibuat oleh Sayyidatina Aisyah, hadirin hadirat sekalian, dia terus menarik tudungnya sepantas kilat dan menggantikan tudung Hafsah tadi dengan tudung yang lebih labuh, dengan tudung yang lebih tebal, dengan tudung yang lebih menutup aurat. Ini adalah bagaimana pekanya Sayyidatina Aisyah dan sayangnya Sayyidatina Aisyah kepada wanita ketika itu.
lantas menunjukkan bahawa betapa Islam ini mengangkat kemuliaan wanita. Diangkat kedudukan Sayyidatina Aisyah ini antara yang alim, menjadi rujukan para sahabat di dalam urusan agama. Sebab itu ada orientalis yang mengatakan bahawa wanita di dalam Islam ini adalah golongan yang direndah-rendahkan. Tidak sebenarnya. Golongan di dalam Islam ini, wanita ini adalah yang paling dimuliakan. Golongan yang paling dimuliakan. Bahkan ketika zaman pemerintahan Khalifah Abbasiyah sekalipun, ramai daripada kalangan wanita-wanita yang diangkat martabat mereka. Bahkan ada seorang yang namanya Lubna Cordoba ataupun Lubna Cortubah daripada Cordova yang dilantik menjadi ketua pustakawan, di mana ketika itu library-nya, perpustakaannya adalah perpustakaan yang amat hebat, perpustakaan yang agung di dunia ketika pemerintahan Abbasiyah. Bahkan pernah pergi merantau sehingga ke seluruh ceruk dunia dengan tujuan untuk mencari naskah-naskah ilmu, dengan tujuan untuk menulis ilmu-ilmu, di mana kedudukan Lubna ini diangkat di dalam istana di pemerintahan umat Islam ketika itu. Jadi begitu juga Sayyidatina Aisyah, kedudukannya diangkat di dalam agama Islam, menafikan mereka-mereka yang mengatakan bahawa kedudukan wanita ini adalah rendah di dalam agama Islam. Sayyidatina Aisyah tidak pernah mengambil ringan tentang hukum kecuali jika sudah jelas dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Sayyidatina Aisyah merupakan orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW sehingga kan dia dapat menyaksikan banyak wahyu yang turun kepada baginda SAW. Dan Sayyidatina Aisyah juga berpeluang untuk bertanya, muna ada kemuskilan yang akan direct dengan Rasulullah SAW, bertanya kepada baginda SAW. Sebab itulah pemikirannya adalah pemikiran yang cerdas, ilmunya adalah ilmu yang tulen, ilmunya adalah ilmu yang sentiasa memberikan para sahabat itu input yang baru. Sebab dia sentiasa bersama dengan Rasulullah SAW daripada jaga sampailah tidur. Ini hebatnya Sayyidatina Aisyah. Aisyah juga berpeluang untuk terus bertanya kepada Rasulullah SAW jika menemui sesuatu perkara yang tidak difahami tentang suatu ayat. Dengan itu Sayyidatina Aisyah memperoleh ilmu dengan cepat daripada Rasulullah SAW. Ada juga yang mengatakan bahawa hikmah Rasulullah SAW ini berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah yang usianya ketika 9 tahun itu. Antaranya hikmahnya adalah ketika usia inilah ilmu otak ataupun akal seseorang manusia itu cepat nangkap. Cepat nangkap. Kalau kita nanggap anak-anak kita kan, bila kita sebut perkara tu, bila kita berjanji dengannya, sampai setahun 2-3 tahun lah dia akan sebut. Mereka akan sentiasa ingat. Sebab itulah dalam peristiwa hadisul ifki itu, kalau nanggap dalam riwayat hadis panjang, memang detail apa yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah. Kerana sentiasa ingat, cerdasnya pemikirannya, cerdasnya otaknya mengingat perkara-perkara itu. Sebab itulah sampai 1210 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Beliau adalah termasuk wanita yang banyak menghafaz hadis Rasulullah SAW. Tadi kita nyatakan bahawa lebih kurang dalam 1210 hadis yang dirakamkan di dalam kitab-kitab hadis. Sehingga para ahli hadis menempatkan dia pada urutan kelima daripada mereka yang menghafaz hadis, iaitu yang pertama Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian yang kelima adalah siapa? Sayyidatina Aisyah. Kedudukan yang kelima di kalangan mereka yang banyak menghafal hadis. Dalam hidupnya Sayyidatina Aisyah meninggal pada usia lebih kurang dalam 66 tahun. Ketika usianya 66 tahun, ketika di dalam bulan Ramadan tahun yang ke-58 Hijrah, dan dimakamkan di Baqi'. Kehidupannya penuh dengan kemuliaan, kehidupannya penuh dengan kezuhudan, dengan tawaduk. Pernah suatu ketika diberi hadiah dengan 1000 dirham kepada Sayyidatina Aisyah. 1000 dirham yang tadi habis juga dalam masa sehari, sehingga dia lupa nak tinggal untuknya pun. Kerana keutamaan sedekah. Kerana dia tahu sebabnya dekat dengan Rasulullah SAW, Rasulullah seorang yang suka bersedekah. Tambah lagi di dalam bulan Ramadan, Rasulullah membuat kebaikan seperti hembusan angin. Begitu jugalah tarbiyah Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Aisyah, menyebabkan sehingga kan tidak ada satu dirham pun yang tinggal kepada Sayyidatina Aisyah, kerana dia teringat dengan Rasulullah SAW pernah bersabda, jagalah diri kamu dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Walaupun dengan sebiji kurma, ada makanan yang lebih, Sayyidatina Aisyah akan bersedekah kepada mereka yang memerlukan. Sebab itulah Sayyidatina Aisyah apabila wafatnya, beliau satu kehilangan kepada penduduk Madinah ketika itu. Dimakamkan di Baqi' selepas solat witir pada bulan Ramadan. Abu Hurairah telah menyembahyangkan jenazahnya
yang ketika itu beliau adalah gubernur di kota Madinah pada zaman pemerintahan Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Maknanya Sayyidatina Aisyah wafat ketika pemerintahan Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Dan dikatakan terdapat 5 orang sahabat yang telah turun ke kubur Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Mereka antaranya adalah Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair itu tadi adalah yang kita katakan kunyah dia dah Ummu Abdillah. Abdullah bin Zubair, anak buah kepada Sayyidatina Aisyah, anak saudaranya. Kemudian Urwah bin Az-Zubair, kemudian Al-Qasim bin Muhammad, kemudian Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakr, dan juga Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakr. Sebab itulah kewafatan Sayyidatina Aisyah ini adalah satu kehilangan kepada umat Islam. Jadi apabila kita menelusuri kisah para sahabat ini, kisah Sayyidatina Aisyah lebih-lebih lagi, kita boleh lihat betapa Rasulullah SAW ini amat menyayangi Sayyidatina Aisyah, amat santun kepada isterinya, amat menitik beratkan akhlak dan adab kepada Sayyidatina Aisyah, sehingga kan dia boleh tumbuh besar menjadi seorang yang solehah, seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rajin bersedekah, rajin bertahajud, rajin menyampaikan ilmu, tawaduknya dengan sifat zuhudnya. Ini adalah hasil tarbiyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah sama-sama kita ambil iktibar, sama-sama kita ambil pengajaran daripada kisah ini, lebih-lebih lagi daripada kalangan wanita, di kalangan perempuan, lelaki pun sama juga. Nak menunjukkan bahawa betapa seorang suami itu perlu menghargai isterinya. Ada yang isteri-isteri menghargai isteri-isterinya, yang ada sebagaimana kita mencontohi Abu Bakar As-Siddiq, begitu juga kita perlu menjadi seorang bapa ataupun ayah ataupun abah kepada anak kita. Berilah didikan yang terbaik. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita sendiri menjadi seorang yang baik, seorang yang dekat dengan Allah SWT, mudah-mudahan anak yang kelak akan dijodohkan dengan orang yang baik, anak yang kelak akan dijodohkan dengan orang yang soleh dan sebagainya. Kerana anak-anak itu adalah cerminan kepada ibu bapa. Baik ibu bapanya, insya-Allah baik jugalah anaknya. Walaupun kadang-kadang ada di kalangan kita yang mungkin ayah dan ibunya baik tapi anaknya bermasalah, jangan kita lupa. Sedangkan nabi di kalangan nabi pun diuji. Nabi Nuh diuji dengan anak yang tidak soleh. Nabi Ibrahim, alhamdulillah Allah berikannya, anugerahkannya kepadanya anak Nabi Ismail yang soleh. Yang paling penting kita sentiasa mendoakan kepada mereka supaya mereka tumbuh besar dengan kesolehan dan menjadi orang yang baik, insya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja para hadirin hadirat, penonton yang dirahmati Allah sekalian, sehingga kita bersua lagi. Minta maaf di atas segala kesilapan dan kekhilafan. Moga berjumpa lagi di lain kesempatan. InsyaAllah moga-moga kita dapat manfaat daripada kisah Sayyidatina Aisyah Al-Humairah ini dan kita aplikasikan di dalam kehidupan, insyaAllah. Jadi sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.